Bismillah. Kata musannif rahimah. Mana? Nenek macam mana? Anak perempuan. Anak perempuan. Seorang, kalau seorang, nisfu, 1/2. Anak perempuan, kalau dia seorang, dia nisfu, 1/2. Jika berbilang lebih daripada seorang, 2 orang dan ke atas lah. Anak perempuan sedia maklum 2 sulus, yakni 2/3. Habis, mudah ya. Cucu perempuan. Cucu perempuan jadi mubtada. Bermula cucu perempuan, khabar dia seperti anak perempuan. Cucu perempuan sama hukum macam anak perempuan. Sama hukum macam anak perempuan dengan maksud ada waktu dia makan 1/2, ada waktu dia makan 2/3. Sama je lah. Jelas kan? Habis. Tetapi walaupun sama, jika bersama seorang anak perempuan, tulis itu, yakni CPAL bersama dengan AP, yakni CPAL bersama dengan AP, CPAL bersama dengan AP. Jadi kalau dia bersama dengan anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki tu, maka sudus, maka dia dapat 1/6. Maka dia dapat 1/6. Tulis sikit situ. CP 1/6. CPAL 1/6. AP tu 1/2. CPAL 1/6. AP 1/2. AP 1/2. Anak perempuan 1/2. Mudah je. Okey. Koma. Apa? Kita baca dulu. Faham dah kan? Dan jika anak itu berbilang, anak itu kena tulis ya. Yakni anak perempuan itu berbilang. Jika anak itu berbilang, yakni anak perempuan itu berbilang lebih daripada seorang, 2 dan ke atas. Jawapan dia terdinding. Terdinding dengan maksud terdinding cucu perempuan. Terdinding dengan maksud terdinding cucu perempuan. Cucu perempuan tak boleh makan pusaka. Habis, mudah je. Cucu perempuan sama hukum macam anak perempuan. Senang saja, tak ada payah pun. Anak perempuan ada berapa keadaan? 2 kita baca dulu. 1/2 kalau dia seorang. Kalau dia 2 orang ataupun lebih, 2 dan lebih, dia dapat makan 2/3. Anak perempuan juga ada waktu dia makan asabah. ABN pada asabah bil ghair, betul lah. AB asabah bil ghairi. ABQ. ABQ. Dengan G pun boleh, ABQ lah. ABQ ni asabah bil ghairi. Ada kala dia jadi AMQ. AMQ dengan maksud asabah ma'al ghairi. Itu anak
anak perempuan. Anak perempuan dia ada, kita kata berapa keadaan situ, ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Okey, habis. Macam itulah kita nak buat tu kan. Kalau CPAL, cucu perempuan daripada anak lelaki, sama je tadi juga. Kalau seorang 1/2. Kalau 2 orang, 2/3. Kalau lebih. Kalau 1/6 bila? 1/6 CPAL seorang bertembung dengan AP seorang. Dapat 1/6. Dapat 1/6. Sini AP makan berapa sini? 1/2. Dia ni makan 1/6. 1/6 campur 1/2. Maka sempurnalah berapa? 2/3. 2/3. 2/3. Habis? Lepas tu CPAL dia ada juga ABQ. Ada juga. Ada juga AMQ. Ada juga. Tapi kalau sini anak perempuan ni ada 2 orang, CPAL tak boleh makan. Dia terhijab kalau anak perempuan 2 orang. Kalau anak perempuan seorang, dia makan 1/6. Kalau anak perempuan 2 orang, dia tak makan. Terhijab sebab 2 orang. Okey. Tu je, tak ada apa pun, mudah je. Nak ingat je. Jelas lah. Kalau perlu tulis lagi. Okey, habis. Saudara perempuan. Saudara perempuan. Saya kena tulis tak tu? Lagi ya. Saudara perempuan syaqiqah. Saudara perempuan syaqiqah ni K1. Saudara perempuan seibu sebapa. K1. Saudara perempuan syaqiqah, yakni seibu sebapa. K1. Khabar dia seperti anak perempuan. Sama juga macam anak perempuan. Sama juga macam anak perempuan. Tak ada apa lah. Ni saya kena tulis tau. Tu keadaan dia. Kena ingat lah. Lepas tu K1 sama je macam anak perempuan. 1/2, 2/3, ABQ, AMQ. Sama je. Huraian yang sama. Anak perempuan dia sama macam K1, dia sama macam anak perempuan. Sama je. Tak ada beza pun. Boleh? Sama je. Cuma bezanya apa? Hanya. Koma. Hanya tu tetapi. Tetapi tidak mendindingkan cucu. Tetapi tidak mendindingkan cucu. Tetapi K1 dia tak boleh dindingkan cucu. K1 dia tak boleh dindingkan cucu perempuan daripada anak lelaki. Dia tak boleh dinding lah. Dia tak boleh dinding. Kalau tadi anak perempuan dia boleh dinding, kalau dia 2 orang dia boleh dinding cucu perempuan daripada anak lelaki. Adapun K1 dia boleh dinding tak cucu perempuan daripada anak lelaki tu? Tak boleh. Walaupun dia ramai ke, tetap tak boleh. Dia tak boleh lah. Dia tak boleh dinding. Beza dia tentu saja. Cuma persamaan dia sama je lah. Cuma dia tu tak ada yang makan 1/6, tak ada. Dia tak ada 1/6, tak ada. No? K1 tak ada 1/6. Yalah. Okey, habis. Saudara perempuan sebapa. K2. Seperti saudara perempuan syaqiqah. Dia sama macam saudara perempuan syaqiqah. Sama, carta yang sama. Carta yang sama. Dia sama macam saudara perempuan syaqiqah. K2 sama macam atas juga.
Sama je. K2 pun sama macam K1. Sama je. Dia ada 1/6 ni, K2 lagi ni. Ada tak? Ada Zaki. Tengok. Sama pada sudut tu. Tetapi, jika menyertai seorang saudara syaqiqah, jika menyertai seorang saudara syaqiqah, K1 diberi sudus, yakni diberi 1/6. Diberi sudus, yakni diberi 1/6. Tambah satu lagi ya, 1/6. 1/6 ni bila? Bila K1 seorang bertemu dengan K2 seorang. Maka K2 dapat berapa? 1/6. Sama dengan tadi. Sama kan? 1/2 campur 1/6 bersamaan 2/3. Itu. Kena ingat K2 kalau dia bersama dengan K1, maka K2 dapat makan 1/6, K1 dapat makan 1/3. Tapi kalau K2, kalau K1 ada 2 orang, K2 tak boleh makan pusaka. Sama macam hukum cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau ada anak perempuan 2 orang, dia tak boleh makan pusaka. Kalau nak sedap, tambah satu lagi lah. Mahjuk. Mahjuk tu bila? CPAL dan bertemu dengan anak perempuan 2 orang dan ke atas. Mahjuk. Mim. Dihalang. Yang ni pun boleh juga tambah. Mahjuk. Bila mahjuk ni? Apabila K1 2 orang dan ke atas bertemu dengan K2. K2 seorang ke? Tak kisahlah. Maka K2 tak boleh makan pusaka. Dia mahjuk. Mim tu mahjuk. Mahjuk tu dihalang makan. Boleh? Selesai. Kalau nak tambah lah sekali kan. Okey. Tu ada. Dan jika syaqiqah itu berbilang, syaqiqah tu apa dia? K1. Jika K1 itu berbilang 2 dan ke atas, terdinding. Terdinding tu terdinding siapa? Yakni terdinding K2. K2 tak boleh sama macam CPAL bertemu dengan AP 2 orang. Sama. 2 orang dan ke atas. Jelas mudah je, tak payah pun. Dan lagi saudara seibu mutlaqan. Saudara seibu senang je lah. Seibu mutlaqan tu sama ada, tulis gini sudah lah, A3 dan K3, senang. Sebelah ayah, sebelah ibu. A3 dan K3. Saudara lelaki seibu dengan saudara perempuan seibu. Mutlaqan. Tak kisahlah. Seorang, kalau dia seorang, A3 seorang, ataupun K3 seorang. Dapat makan berapa? 1/6. Sudus dia kata. Koma. Jika berbilang A3, K3 berbilang 2 dan ke atas. Dapat makan berapa? Sulus 1/3. Sulus 1/3. Satu per enam kalau seorang, 1/3, 2 dan ke atas. Boleh? Dua keadaan je. K3 dua keadaan sahaja. Baik. Suami mayat yang ada anak. Suami mayat yang ada anak cucu. Suami dapat makan berapa? Isteri dia matilah ni. Rubuk. Ni senang. 1/4. Suami dapat makan 1/4. Koma. Jika tiada, kita jawi ringkas. Jika tiada, yakni tiada anak. Tulis atas dia. Jika tiada, yakni tiada anak. Jika tiada, yakni tiada anak, dapat makan apa? Nisfu, dapat makan 1/2.
Dapat makan 1/2. Suami. Ada kala makan 1/2, ada kala makan 1/4. 1/2 kalau si mati, bini dia tak ada anak. Sama ada anak dengan dia ataupun anak dengan suami lama. Kalau ada anak, dia dapat makan 1/4. Tak lagi isteri, sama aja isteri. Isteri, kalau tak ada anak, 1/4. Kalau ada anak, 1/8. Tak ada anak, maksudnya siapa mati ni? Suami mati ya? Suami mati. 1/8 kalau ada anak. Sama ada anak sendiri ataupun anak tiri. Anak suami dia dengan isteri lama. Isteri dua keadaan, suami dua keadaan. Jelas ha? Mudah ha? Okey habis. Isteri yang ada anak, cucu, dapat berapa? Sumun. Sumun. Sumun tu 1/8 tadi. Jika tiada, yakni tiada anak cucu. Tadi pun sama. Jika tiada nisfu tu dengan maksud jika tiada, yakni tiada anak cucu, nisfu kena koma. Cara baca tu kena pergi betul. Yang bawah ni jika tiada, yakni tiada anak cucu, robok dapat makan 1/4. Robok dapat makan 1/4. Isteri lagu tu lah Syazana. Ada anak 1/8, tak ada anak 1/4. Habis. Habis selesai. Tulis dulu. Tulis dulu satu-satu, ikut turutan. Sambung hak hari itu. Hari itu tulis dah kan. Tulis dulu. Relax apa. Tulis dah. Buku tak apa. Tulis dulu. Subhan. Dia mau masuk pangkau dah anak dia. Boleh? Habis ya? Habis ya?
Boleh? Boleh lo. Tak. Dia tak tahu asabah. Dia 1/3 atau 1/6. Asabah tak ada. Okey. Selesai. Mudah lah tu, tak payah lah. Lepas tu dia kata apa? Laki-laki yang asabah 13 dengan tertib. Tak bingit Umin, tulis tau. Boleh habis? Habis? Lambat lah. Habis lah? Okey. Tengok. Laki-laki yang asabah, kata musannif, 13. Dengan tertib. Ini asabah laki-laki. Yang pertamanya apa dia? Anak. Yang pertamanya anak. Anak ni anak laki. Asabah ni asabah binafsihi lah. Asabah binafsihi. ABN. Asabah binafsihi. Jadi ni asabah binafsihi. Anak. Iaitu anak laki. Asabah binafsihi ni dia semua laki kan, tak ada perempuan. Lepas tu cucu ke bawah. Cucu tu CLAL dan ke bawah lah. Cucu tu maksudnya CLAL. Lepas tu siapa lagi? Lepas tu bapak. Bapak asabah juga. Lepas tu nenek. Nenek ni tok wan belah ayah. Nenek yakni tok wan sebelah ayah. Nenek ke atas. Tok wan belah ayah dan nenek atas.
Nenek tu kena tulis Tok Wan. Jangan pasang makna Tok pula. Tok Wan bela ayah. Tu nampaklah rupa dia kan. Lepas tu saudara syakik. Saudara syakik ni A1. A1 tulis atas. Lepas tu saudara sebapak. Saudara lelaki sebapak A2. Lepas tu anak saudara syakik ke bawah. Sampai bawah. Anak saudara syakik ni apa dia? AL A1. Tulis macam tu. AL A1. AL A1. Lepas tu anak saudara sebapak ke bawah. AL A2. AL A2. Ini semua asabah binafsi. AL A2. Lepas tu mamak syakik. Mamak syakik ni B1. B1. Faham kan B1 kan? Pak menakan kita kan? Dengan ayah kita si ibu sebapak kan? Lepas tu mamak sebapak. Mamak sebapak ni B2. B2. Lepas tu anak mamak syakik ke bawah. Anak mamak syakik ni AL B1. Sepupu lah. Anak mamak syakik ke bawah AL B1. AL B1. Sepupu kita. Lepas tu anak mamak sebapak ke bawah. Anak mamak sebapak ke bawah AL B2. AL B2. B2. Itu semua dipanggil asabah binafsi. Asabah. Mudah ya tak tulis ni. Kita faham lah. Nak tulis lah lagi. Nak bagi ingat je. Saya pun nak ingat ke. Mana? Asabah binafsihi. AL CLAL dan ke bawah bapak. Lepas tu A1 A2 lepas tu AL A1 AL A2 lepas tu B1 B2 AL B1 AL B2. Lepas tu apa? Puan yang memerdekakan. TH tuan hamba dengan PH puan hamba. Apa dah? Tok Wan, Datuk. Datuk sebelah Datuk sebelah bapa ni asabah binafsi. Dia duduk seorang-seorang dia boleh makan lah kalau ada lebihan. Seorang-seorang kan, 2 orang akan ikut lah. Jelas mudah ya. Okey habis sikit. Perempuan-perempuan yang asabah 4 bagai. Ini perempuan yang asabah pula. Perempuan tengok. Anak tu anak perempuan AP. Anak yakni anak perempuan AP. Lepas tu cucu yakni cucu perempuan daripada anak lelaki CPAL. Anak perempuan dan cucu perempuan daripada anak lelaki. Lepas tu saudara syaqiqah K1. Lepas tu saudara sebapak. Saudara sebapak K2. Saudara sebapak tu K2. Jaga elok. Bukan lelaki tu. K2. Sifat bagi semua tu. Yang menyertai saudara laki-laki sekalian al-mazkur. Sekalian al-mazkur. Ni asabah juga. Anak perempuan menyertai dengan anak lelaki. CPAL menyertai dengan CLAL. K1 menyertai dengan A1. K2 menyertai dengan A2. Ni dipanggil asabah bil ghairi. Ni kena tulis lah.
Adalah dalam itu pun tak apalah. Tak mau tulis pun kalau ingat tak apa. Asabah bil ghairi. Hak perempuan. Nampak tak mukmin? Habis. Tu yang dia kata tu, yang menyertai. Nampak menyertai lah tu. Yang kedua, saudara syaqiqah K1. Lepas tu ada jatuh tu. Saudara syaqiqah dan saudara sebapak. Saudara syaqiqah dan saudara sebapak bila berhimpun serta anak tu anak perempuan AP atau cucu perempuan CPAL bagi mayat asabah juga. Saudara syaqiqah K1 bertemu dengan anak perempuan, K2 bertemu dengan anak perempuan, K1 bertemu dengan CPAL, K2 bertemu dengan CPAL. Asabah juga, asabah ma'al ghairi. Ini perempuan dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan. Asabah ma'al ghairi. Saudara syaqiqah K1 dan juga saudara sebapak bila berhimpun serta anak. Anak tu jaga elok tau. Anak perempuan AP kena tulis. Atau cucu perempuan CPAL tulis bagi mayat. Bila lagu ni syazwan dipanggil asabah ma'al ghairi. Habis mudah aja ni. Terkadang mengambil asabah saudara itu bersama-sama nenek laki-laki. Terkadang mengambil asabah saudara itu. Saudara itu tu maksudnya K1 dan juga K2. Terkadang mengambil asabah saudara itu dengan maksud K1 dan K2 bersama-sama nenek laki-laki. Tok Wan belayah. Tok Wan belayah tulis situ. Terkadang tu tulis. Yakni dalam bab muqasamah. Dalam bab muqasamah bertemu dengan saudara akan datanglah. Dalam bab muqasamah. Terkadang tu yakni dalam bab muqasamah. Kadang dia ambil asabah saudara itu. Saudara itu K1 dengan K2 bersama dengan nenek laki-laki. Itu masalah datuk bertemu dengan saudara. Datuk bertemu dengan saudara. Akan datang ada waktu dia akan ambil hak lebih tu. K1 dengan K2 dia ambil hak lebih. Nantilah dalam bab datuk dengan saudara. Yang keempat maklumlah asabah juga tuan yang memerdekakan wassalamu. Tuan yang memerdekakan tu tuan hamba TH ataupun PH puan hamba. Tak kisahlah laki ke perempuan ke sama je. Boleh? Yalah. Okey, alhamdulillah. Lepas tu barulah dia nak masuk nombor 4 tu. Kita baca sikit . Inna nahnu naris ayat Quran atas. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Ayat tu sesungguhnya kami mewarisikan akan muka bumi dan mereka yang berada di atasnya, di atas al-ardi, dan kepada kami dikembalikan mereka itu. Tu. Ayat tu bukan nak cerita pasal pusaka, tapi ayat tu ada kalimah apa? Narisu tu. Narisu tu daripada kalimah warasa. Macam ada hubung kait dalam bab pusaka tapi bukan bab pusaka apa ayat tu kan. Ayat tu macam ayat tema lah. Tema sesuai dalam bab ni. Dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah lagi amat mengasihani, kumulai tu kitab ini hamdan liman awrasa ba'da ibadihi bil asbab. Hamdan akan sebagai puji liman awrasa bagi mereka, bagi Allah Ta'ala. Man tu Allah Ta'ala. Awrasa yang mewarislah ia man
ba'dha ibadihi, akan sebahagian hamba-hambanya man itu bil asbab, dengan beberapa asbab. Jadi kitab ni nak cerita bab pusaka, dia mula dengan aurasa kan. Ayat-ayat yang macam memberi petunjuk. Kata ini bab pusaka. Wa ahrama, atau pada aurasa. Bagi mereka yang mengharamlah ia man ba'dhum, akan sebahagian mereka itu ibadihi. Akan sebahagian mereka itu ibadihi bihujubin maksusatin bil hisab. Terjemahan ni ada bawah. Tengok, ku puji akan sebagai puji. Nampak dia takdir ku puji. Ku puji tu hamdan tu dia jadi maf'ul mutlaq bagi ahmadu yang dibuang. Tu yang dia takdir ku puji tu. Kalau ikut mana ada ku puji tu, yang ada punya sebagai puji je hamdan tu. Tapi mai tang mana ku puji tu? Dia takdir pada hamdan dengan sebab ahmadu hamdan. Hamdan tu masdar, jadi maf'ul mutlaq bagi fi'il yang dibuang. Mana fi'il yang dibuang? Ahmadu ni hamdan jadi maf'ul mutlaq bagi ahmadu tu lah. Baca dalam kitab dia tulis apa? Ku puji, sedangkan kalimah aku puji tu bukan ada pun. Hanya ditakdirkan sahaja. Ku puji akan sebagai puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memberi pusaka ia Allah. Itu terjemahannya. Akan setengah hamba-hambanya ya Allah dengan beberapa sebab. Dan mendinding ia ataf pada yang memberi pusaka. Tuhan yang mendinding ia Tuhan Allah Ta'ala lah. Akan setengah mereka itu hamba dengan beberapa dinding yang ditentukan akan dinding dengan bilangan yang ditentukan akan dinding. Domir tu bubuh nombor je dengan bilangan-bilangan. Habis. Wa salatan wa salaman ala man qada mirasa bis sawabi wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ulul albabi. Sedap. Dan ku pohonkan rahmat akan sebagai rahmat dan sejahtera, akan sebagai sejahtera di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghukum ia Nabi. Terjemahan tu. Yang menghukum ia Nabi akan pusakaan itu dengan betul. Nabi hak hukum tu betul tak? Nabi hukum betul lah. Dan di atas keluarganya, atau pada kata atas Nabi. Selawat dan salam itu atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad dan sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang mempunyai fikiran yang bersih, alladzina hum ulul albab. Boleh? Ayat dah sedap no? Kalau kitab ni tak tahu bicara bab apa pun, baca mukadimah pun faham dah. Bab ni nak cerita pasal apa? Pusaka. Sebab dia guna kalimah aurasa, ahrama, hujubin, lepas tu miras. Semua tu menunjuk kata cerita pasal pusaka. Walaupun tak cerita lagi pun pasal pusaka kan, baru mukadimah. Ayat-ayat tu bara'atu istihlal dipanggil. Dipanggil apa? Bara'atu istihlal. Kenampakan anak bulan. Daripada anak bulan tu kita nampak, tahu dah lagu mana nak jadi. Ni pun sama. Daripada ayat pendahuluan pun dah nampak, oh kitab ni nak cerita pasal harta pusaka. Faham tak? Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka inilah satu risalah yang kecil pada ilmu faraid atas mazhab kita, atas mazhab imam kita Syafi'i. Sebab dia imam kita badal. Kalau nak i'rab lah, kita Jawi boleh i'rab. Radhiyallahu anhu, yang hamba himpunkan akan risalah itu untuk menaruh peringatan bagi diri hamba sendiri dan sebagai menjadi benih bagi penuntut-penuntut yang baru belajar ilmu ini. Dia buat, dia kata untuk saya sendiri, kot saya lupa. Lepas tu budak-budak yang baru mengaji, elok pun je kitab aku ni, ambil basic. Faham? Kitab ni pun sedap dah. Dan hamba namakan akan risalah. Dan hamba namakan dia risalah yang kecil itu Kifayata Ba'isi fi ta'allumi mawarisi. Nama kitab pun sedap. Kifayata Ba'isi fi ta'allumi mawarisi.
Apa maksud? Arti kifayatul ba'is, memadai bagi orang yang bersungguh-sungguh pada belajar ilmu pusaka. Itu dia panggil kifayatul ba'is. Ba'is tu orang yang bersungguh-sungguh. Ba'is tu asal maksud bangun, maksudnya bersungguh-sungguh lah. Kifayah tu memadai. Orang yang mengaji kitab aku ni padanah, dia kata. Dan hamba aturkan dia risalah yang kecil ini, dan hamba aturkan dia risalah yang kecil atas satu persatu bahasan masing-masing bicaraan. Maka mengandungi ia mana? Maka mengandungilah ia risalah ini. Maka mengandungilah ia risalah kecil ini. Maka mengandungilah ia risalah kecil akan 23 bahasan. Ada 23 subtopik dia. Tajuk-tajuk dia lah. Faham? 23 faslun dia, tuan-tuan. Boleh? Ada berapa bahasan? 23. InsyaAllah ta'ala. Habis. Ketahuilah, mudah-mudahan, ya saudaraku, bahawasa Nabi kita Muhammad SAW bersungguh-sungguh ia Nabi menyuruh dengan belajar dan mengajarkan ilmu faraid ini. Sebab apa Nabi bersungguh-sungguh? Kerana ialah ilmu faraid satu ilmu yang sangat dibimbang akan kehilangan pada akhir zaman. Domir ia tadi Nabi SAW. Jadi nak suruh mengaji faraid kerana ilmu faraid ni ilmu yang hilang pada akhir zaman. Tak ramai orang yang reti. Ada tu ada lah, tapi tak ramai. Kalau ramai tak ada orang kelih buat pusaka, betul tak? Kalau satu keluarga tak faham, maksudnya macam orang faham bab semayang, agak-agak orang nak kelih bab pusaka. Tak kelih lah. Menandakan ilmu faraid ni tak ramai orang tahu. Tak ramai orang ambil tahu. Kalau ikutnya, ada juga orang yang tahu, memang ada, tapi tak ramai. Dalil kata tak ramai, bila mati, ada orang kelih bab pusaka. Kalau bab semayang, ada orang kelih dah bab semayang. Tak ada, sebab ramai orang pakai tahu bab semayang kan. Bab pusaka, tak ramai. Jadi bagi kita mengaji kitab ni, tak harap habis dah satu kan. Cukup loh. Padahal tu masuk mukadimah. Belah ni dia cerita masuk depan. Kau surat sebelah. Baca Qatrun Nada. Wai.